Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan susah ke nak simpan emas ni? Susah ke tak susah simpan emas ni? Jadi jawapan saya ialah susah. Ya, nak simpan emas ni jawapannya ialah susah. Susah bagi siapa? Bagi yang orang banyak letak syarat, yang banyak bagi alasan. Jadi simpan emas ni sangat-sangat susah bagi siapa? Bagi orang yang banyak letak syarat dan banyak bagi alasan. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan ateras dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini merupakan pengarang buku. Antara buku yang ditulis ialah Wang Emas. Wang Emas bertahan ketika gawat, dan juga satu lagi buku ialah Misi Bebas Hutang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya alhamdulillah setakat sekarang ni saya dah bimbing lebih daripada 100 orang penyimpan emas di bawah saya. Dan saya ada target untuk membimbing 300 penyimpan emas menjelang 31 Oktober 2021. Jadi tuan-tuan, ini hasrat saya, insya-Allah saya akan capai target saya ni. Saya nak bimbing 300 orang sehingga 31 Oktober nanti. Dan alhamdulillah sejak semalam saya dah ada 100 customer dan empire saya dah hampir 130 orang. Jadi alhamdulillah, berbalik kepada topik kita pada malam ini, susah ke nak simpan emas? Kalau orang tanya, susah ke nak simpan emas? Jadi jawapan dia ni bergantung kepada seseorang tu. Orang yang selalu bagi alasan ataupun letak syarat, memang dia akan kata susah untuk menyimpan emas. Jadi sama juga, saya dulu pun kalau orang tanya susah ke nak simpan emas, bagi saya dulu nak bermula sangat-sangat susah. Sebab apa? Banyak alasan-alasan yang kita timbulkan, yang kita bagi. Sebab apa? Kita selalu letak syarat. Kalau aku sempurna ke syarat ni, baru aku akan simpan emas. Apabila syarat A aku sempurna, aku akan simpan emas. Syarat B aku sempurna, baru aku simpan emas. Syarat C aku sempurna, baru aku simpan emas. Jadi kita selalu letak syarat demi syarat, menyebabkan hasrat kita, niat kita untuk bermula kita akan tangguh. Kita akan menangguhkan hasrat yang baik yang kita niat, yang kita nak buat tu, disebabkan alasan-alasan remeh-temeh kita ataupun syarat-syarat yang kita letak. Jadi tuan-tuan, simpan emas ni susah. Bagi siapa? Bagi orang yang meletakkan banyak syarat. Bagi orang meletakkan banyak syarat ataupun meletakkan pelbagai alasan. Antara syarat yang orang bagi supaya dia ni tidak memulakan simpanan emas, pertama sekali ialah tunggu ada duit lebih. Tunggu ada duit lebih. Duit ni sifat dia memang untuk dibelanjakan. Duit ni memang tujuan dia untuk dibelanjakan. Last sekali kita tunggu duit lebih, akhir bulan duit habis, hilang. Bukan lebih, malah kita korek lagi duit-duit dalam bank-bank yang kita ada. Dari ASB kita korek, dalam tabung haji kita korek. Sebab apa? Sebab kita tak amalkan apa yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan. Tuan-tuan, pakar-pakar keuangan ni dia sarankan untuk simpan dulu, belanja kemudian. Simpan dulu, belanja kemudian. Jadi apabila kita simpan dulu, belanja kemudian, maka kita dah lock dah harga kita dah lock dah. Duit kita ni, contoh 10% daripada gaji aku ni memang aku nak guna untuk simpanan. Maka tak perlulah kita tunggu duit lebih. Kalau kita letak, tak apalah, tunggu hujung bulan lah. Ni baru dapat gaji, tunggu hujung bulan lah. Aku ada duit lebih, aku akan simpan emas. Tengok-tengok tuan-tuan, kebiasaan orang yang menunggu ada duit lebih, baru dia nak mula menyimpan, kebiasaannya duit dia tak akan lebih. Duit dia tak lebih. Sebab apa? Malah terkorek lagi duit-duit yang lain. Alasan pertama, bagi orang yang susah nak menyimpan emas, orang tanya susah ke tak susah ke simpan emas ni? Alasan pertama ialah tunggu ada duit lebih. Ada duit lebih baru nak mula menyimpan. Yang kedua ialah dibagi tahu apa? Tunggu ada banyak duit. Tak ada duit lebih, ni ada duit banyak. Mesti kena ada duit banyak dulu. Aku ni duit pun sikit, macam mana aku nak simpan? Orang dia nak duit dia banyak. Ada 10,000 ke, ada 20,000 ke, ada 30,000 ke, ada 50,000 ke, ada duit beribu-ribu baru dia nak mulakan simpanan emas. Dia letak syarat
untuk ada duit beribu-ribu dulu baru nak memulakan simpanan emas. Nak ada berbelas ribu, 20,000, 30,000, 100,000 baru nak simpan emas. Jadi tuan-tuan, tak perlu kita letak syarat macam tu. Tak perlu kita letak syarat kena ada duit banyak baru nak simpan emas. Sebab apa? Sekarang bersama Public Gold tuan-tuan, kita dah boleh mula menyimpan emas walaupun RM100. Dah boleh mula menyimpan emas walaupun RM100. Orang yang ada duit banyak, dia boleh mula dengan 1 dinar. Ini 1 dinar. Orang yang ada duit banyak, dia boleh mula dengan 1 dinar. Tak, 1 dinar. Tapi kalau orang yang tak ada kemampuan, dia boleh mula dengan 1 gram. Tak, 1 gram. Boleh mula dengan 1 gram. Tapi kalau 1 gram, 1 dinar pun dia tak mampu, 1 gram pun dia tak mampu, mulakan dulu dengan RM100. Tak perlu kita ada duit banyak-banyak tuan-tuan. Tak perlu ada duit banyak, beratus ribu baru nak mula simpan emas. Jangan kita letak syarat, apabila aku ada duit berpuluh-puluh ribu baru nak simpan emas. Jangan. Sekadar mana duit yang kita ada, kita mulakan dulu untuk simpanan kita. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang letak syarat, susah bagi mereka ni untuk memulakan simpanan emas. Sebab apa? Sebab dia letak syarat, apabila gaji aku besar, baru aku nak mula simpan emas. Sekarang gaji baru 1,800, baru gaji 2,000 ataupun 2,500, baru 3,000. Gaji masih kecil. Gaji masih kecil, macam mana aku nak menyimpan? Gaji masih kecil, macam mana nak menyimpan? Sepatutnya tuan-tuan, kita perlu tukar habit kita, cara kita menyimpan ni tuan-tuan. Macam mana? Simpan dulu, belanja kemudian. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu gaji besar baru kita nak menyimpan. Sebab apa tuan-tuan? Ramai orang yang ada gaji besar, gaji 10,000, 20,000 pun tidak ada simpanan tuan-tuan. Kalau kita kata, okey, nanti aku gaji besar baru aku nak mula menyimpan. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, orang yang dah gaji besar pun dia pun tak mula menyimpan. Dia pun tidak ada simpanan. Sehingga kajian mengatakan 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Kalau 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Hanya 25 orang sahaja ada simpanan sebanyak RM1,000. Jadi tuan-tuan, tak perlu tunggu gaji besar baru nak bermula. Terus mula dengan gaji yang kita ada. Kita kerja gaji 500 ataupun 1,000, 1,500, mula je. Mula sahaja. Jangan kita tunggu-tunggu. Jangan kita letak syarat, apabila gaji aku 5,000 baru aku nak mula simpan. Hakikat sebenarnya apabila dah gaji kita 5,000 pun kita tak, apabila gaji kita 5,000 pun kita pun tak mula menyimpan. Sebab apa? Ini tabiat menyimpan ni tabiat seseorang, perangai yang perlu dilatih. Bukan menunggu satu-satu syarat untuk kita buat simpanan. Jangan kita letak syarat untuk kita buat simpanan. Mulakan sahaja dengan duit yang kita ada. Dan tuan-tuan, ada orang dia kata tunggu kaya. Tunggu aku kaya lah baru aku nak simpan emas. Tunggu aku kaya lah baru aku nak simpan emas. Tuan-tuan, emas ni ialah magnet kekayaan. Emas ni adalah magnet kekayaan. Ramai mana orang yang simpan emas, dia ni kaya. Sebab apa? Orang yang selalu simpan emas, dia ni magnet kekayaan. Orang yang simpan duit, sebenarnya dia miskin. Sebab apa? Dia hanya menyimpan nombor. Dia hanya menyimpan nombor. Tapi sesiapa yang menyimpan emas, yang kumpul emas, dia ni menyimpan kekayaan yang menyelamatkan kekayaan dia. Sehingga Tuan Syukur Hashim ni merupakan mahaguru emas Malaysia. Dia bagi tahu apa? Emas adalah insurans kekayaan. Emas adalah insurans kekayaan. Apabila berlaku apa-apa extreme situation, contohnya seperti peperangan ataupun perkara-perkara yang menakutkan, hartanah ataupun saham, dia bagi tahu semua akan jadi kosong, nilai dia boleh jatuh kosong. Tapi emas kita boleh bawa lari. Berlaku peperangan, kita boleh bawa lari emas kita ni pergi ke mana-mana negara, dan kita pergi negara tu pun emas ni pun kita boleh guna sebagai duit kita, sebagai kegunaan kita di sana. Seperti mana berlaku kepada orang Vietnam. Berlaku perang Vietnam, orang Vietnam datang ke Malaysia, dia bawa apa? Dia jadikan emas ni sebagai butan baju. Dia datang ke Malaysia, dia buang butan baju emas dia ni dan dia gunakan untuk dia pergi jual, dan dia guna untuk dia memulakan perniagaan dia. Memulakan perniagaan dengan emas. Sebab apa? Emas ni sifat dia wang emas antarabangsa. Jadi seterusnya tuan-tuan, ada orang letak syarat, aku nak mula simpan emas boleh.
aku kena ada perniagaan sendiri. Aku perlu ada bisnes sendiri. Apabila bisnes aku dah maju, dah kaya dah ada sale 20,000, 30,000, 50,000, baru aku nak mula simpan emas. Jadi tuan-tuan, jangan letak syarat ada bisnes sendiri baru nak mula simpan emas. Sepatutnya orang-orang yang nak memulakan simpanan emas, orang-orang yang nak memulakan perniagaan, dia perlu kumpul emas-emas ni. Sebagai apa? Sebagai modal perniagaan. Sebagai modal perniagaan. Boleh jadikan emas ni sebagai modal perniagaan. Contoh tuan-tuan ada hasrat untuk membuka kedai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke hadapan. Mulakan daripada sekarang untuk simpan emas sebagai modal perniagaan tuan-tuan. Sebagai modal perniagaan tuan-tuan. Terima kasih kepada Tuan Akrimi kerana join live saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan, boleh jangan tunggu kita ada bisnes sendiri barulah kita nak buat simpanan emas. Jangan. Mulakan dulu walaupun sedikit. Dan ada juga orang bagi tahu apa, kena ada akaun bank yang kukuh dulu. Mesti dalam bank ni ada wang yang kukuh dulu baru nak mula simpanan emas. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok alasan-alasan yang saya bagi tahu tadi, tunggu ada duit lebih, ataupun tunggu ada duit banyak, ataupun tunggu gaji besar, ataupun tunggu kaya, ataupun tunggu nak kena ada bisnes sendiri, ataupun nak ada akaun bank yang kukuh, yang tu semua ialah alasan-alasan berkaitan dengan bajet, berkaitan dengan keuangan. Sebab apa? Orang banyak, orang ni dia tak memulakan simpanan emas sebab apa? Sebab bajet dia, sebab keuangan dia. Dia tak tahu nak menguruskan keuangan dia. Dan yang kedua, yang seterusnya ialah tuan-tuan, kenapa susah nak menyimpan emas? Kenapa susah nak menyimpan emas? Sebab yang kedua ialah dia kata aku tentang emas ni tak tahu sangat. Ilmu tentang emas ni kurang. Kenapa aku nak simpan emas? Dia tak tahu tentang kepentingan emas. Dia jahil tentang emas. Orang yang tak tahu tentang emas, dia tak akan menyimpan emas. Orang yang tak tahu kelebihan suatu perkara, dia tak akan beli perkara tadi. Contoh, orang yang tak tahu tentang kepentingan apa? Kepentingan Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang tak perlu guna contoh peti ais dalam rumah kita. Dia tak tahu pun kepentingan peti ais. Macam mana dia nak beli peti ais tadi? Orang yang tak tahu pun kepentingan apa? Kepentingan telefon. Dia tak akan beli telefon. Tetapi kalau seseorang tu contoh telefon, dia tahu kepentingan telefon, macam mana sekalipun dia akan usaha. Dia akan usaha untuk beli telefon tadi. Sebab apa? Dia tahu kepentingan telefon. Dengan telefon ni dia boleh hubung dengan mak ayah dia. Dengan telefon dia boleh hubung dengan kawan-kawan dia. Dengan telefon ni dia boleh buat pembelajaran. Dengan telefon ni dia boleh dengar ceramah-ceramah. Dengan telefon ni dia boleh eratkan silaturahim dengan orang. Jadi dia dengan telefon ni dia boleh tahu, dia boleh kembangkan lagi bisnes dia. Orang yang tahu kepentingan telefon, dia akan beli telefon. Orang yang tahu kepentingan kereta, dia akan beli kereta. Orang yang tahu kepentingan motor, dia akan beli motor. Orang yang tahu kepentingan satu perkara ni, dia akan usaha untuk dapatkan perkara tersebut. Begitu juga dengan emas. Sebab yang kedua, kebiasaannya orang tak memulakan simpanan emas sebab dia tidak ada ilmu. Susah nak menyimpan emas sebab tak ada ilmu. Jadi tuan-tuan, macam mana nak selamatkan kita daripada perkara tadi? Kita kena banyak membaca. Kita kena banyak membaca. Macam mana kita nak jauhi? Pertama, bajet. Bajet ni kita perlu, jangan kita tunggu kaya baru kita nak menyimpan. Simpanlah dengan setakat mana yang kita ada. Yang kedua ialah ilmu. Jadi ilmu ni kita perlu belajar. Kena tahu kepentingan emas. Bagi saya cukup 3 perkara tuan-tuan tahu tentang emas. Cukup 3 perkara tuan-tuan tahu tentang emas. Pertama, emas ni kuasa beli dia kekal sepanjang hayat. Kuasa beli emas ni kekal. Maksud dia ialah kalis inflasi. Inflasi zero emas. Emas ni kalis inflasi. Inflasi dia zero. Kosong inflasi. Bukti dia apa? Zaman Nabi SAW, satu dinar yang saya pegang ni boleh beli 1 ekor kambing zaman Rasulullah SAW. 1 dinar dapat beli 1 ekor kambing zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan, sekarang tahun 2021, harga 1 dinar ini ialah RM1,150. Jadi dengan harga RM1,150 ni, memang kita boleh beli 1 ekor kambing. Bayangkan 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing zaman Rasulullah. Sekarang pun tahun 2021 dah 1443 tahun. Nabi SAW tinggalkan kita, tetap juga emas ni boleh beli 1 ekor kambing. Okey.
Yang kedua, cukup tuan-tuan tahu emas ni sebagai harga emas ni setiap tahun dia akan naik. Pertama, tuan-tuan tahu kuasa beli emas kekal ataupun kalis inflasi. Yang kedua, tuan-tuan tahu emas ni sifat dia sentiasa naik. Emas ni sentiasa naik, sentiasa naik, sentiasa naik. Contoh tuan-tuan, harga emas pada tahun 2000. Harga emas pada tahun 2000, 1 gram emas. 1 gram yang saya pegang ni, 1 gram ni, harga dia pada tahun 2000 ialah RM35 sahaja. Tahun 2000, harga 1 gram emas ni, 1 gram emas yang petak dalam ni hanya RM35 sahaja. Tahun 2010, harga 1 gram emas ni, gold bar ni ialah RM130. Ialah RM130. Dan pada tahun lepas, harga emas yang paling tinggi sekali yang pernah dicapai ialah pada bulan Ogos tahun 2020, harga 1 gram emas ni ialah RM304. Nah, berapa? Harga emas RM304. Jadi kan bayangkan tuan-tuan, daripada RM35 jadi RM130 jadi RM304. Harga emas ni dalam masa 20 tahun. Bayangkan daripada RM35 jadi RM304 dalam masa 20 tahun. Berapa kali kenaikan? Berapa ratus peratus kenaikan harga emas ni? Jadi setiap tahun emas ni dia sentiasa naik, sentiasa naik, sentiasa naik. Dan yang ketiga, yang ketiga ialah emas ni kalis bocor. Maksudnya duit kita ni kalis bocor. Kita apabila kita mulakan simpanan emas, macam saya sendiri, saya simpan emas 1 gram. Yang ni 1 dinar ataupun 1 dinar bentuk macam ni. Nah, 1 dinar. Nah, apabila kita simpan emas, dia akan kalis bocor. Maksudnya kalau kita simpan duit, dia sentiasa bocor. Kita simpan 100, kita akan guna 100. Kita ada duit 1000, kita akan guna duit 1000. Kalau kita ada duit 2000, kita akan guna 2000. Kalau kita ada 3000, kita akan guna 3000. Hatta kalau kita ada 10,000 pun kita akan guna 10,000 tadi. Tapi orang yang simpan emas, dia akan sayang untuk menjual emas dia ni kecuali atas sebab-sebab tertentu. Apa dia sebab tertentu? Biasanya 2 perkara. Apabila capai matlamat daripada simpanan emas dia tadi. Yang kedua, apabila berlaku apa-apa kecemasan. Dia terdesak, dia nak guna duit, baru dia akan jual emas-emas tadi. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tuan-tuan tahu tiga perkara tadi. Pertama, kalis inflasi. Yang kedua, emas ni, harga emas ni sentiasa naik. Yang ketiga ialah emas ni elak kita daripada berlaku kebocoran wang. Jadi apabila tuan-tuan tahu 3 perkara tadi, tuan-tuan dah boleh memulakan simpanan emas tanpa ragu-ragu lagi. Sebab apa? Tuan-tuan dah ada sedikit sebanyak ilmu tentang emas. Apabila kita dah tahu sedikit sebanyak ilmu tentang emas, yang penting kita mula. Mentor saya selalu bagi tahu, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i selalu bagi tahu apa? Buat dulu, faham kemudian. Buat dulu, faham kemudian. Jadi buat dulu, mulakan dulu simpanan kita. InsyaAllah selepas kita mula, kita akan faham apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan, untuk perkara tadi juga, untuk berkaitan dengan ilmu. Untuk berkaitan dengan ilmu emas ni, saya sangat sarankan tuan-tuan untuk memulakan bacaan buku ni. Wang emas bertahan ketika gawat. Wang emas bertahan ketika gawat. Baca buku Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan ada lagi buku-buku lain. Contohnya buku Samsudin Kadir. Bertajuk ialah Beli Emas. Tulisan Samsudin Kadir. Ini juga merupakan salah satu dealer public gold. Dan ataupun tuan-tuan beli buku daripada Maharaja Emas. Maharaja Emas Malaysia, iaitu Tuan Syukur Hashim. Tuan Syukur Hashim ni dia menulis buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Jadi untuk mengeluarkan diri kita daripada tak tahu tentang ilmu emas ni, tuan-tuan perlu baca buku. Tuan-tuan perlu baca buku. Baca buku. Jadi tuan-tuan, pertama, susah nak simpan emas ni sebab apa? Sebab bajet. Sebab bajet. Dia meletakkan syarat bagi bajet dia. Gaji dia, kehidupan dia, nak tunggu kaya dulu, nak tunggu ada duit lebih, nak tunggu duit banyak. Yang kedua ialah dia tidak ada ilmu tentang emas. Orang yang ada ilmu tentang emas, dia akan mula simpanan emas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, masa dah tidak mengizinkan, sesiapa yang nak memulakan simpanan emas boleh hubungi saya ataupun mana-mana dealer public gold di bawah tim G100 Network. Jadi tuan-tuan akan dapat bimbingan selagi mana tuan-tuan menyimpan emas
dan bersama-sama dengan mentor, bersama-sama dengan introducer yang tuan-tuan harap, yang tuan-tuan percaya, yang tuan-tuan rasa dia ni boleh bimbing tuan-tuan. Selagi itulah tuan-tuan akan dapat ilmu yang bermanfaat. Selagi itulah tuan-tuan akan dapat memperbaiki keuangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang lihat live saya pada malam ini, yang share live saya pada malam ini, yang komen live saya pada malam ini, saya doakan moga Allah SWT murahkan rezeki, panjangkan umur tuan-tuan. Jadi insya-Allah perkongsian saya ni saya akan teruskan sehingga 40 kali perkongsian, dan malam ini merupakan perkongsian saya yang ke-11. InsyaAllah doakan saya, moga saya istiqamah, konsisten untuk 29 hari ke hadapan lagi. InsyaAllah saya akan datangkan topik-topik yang berbeza-beza untuk setiap perkongsian saya nanti. Jadi yang mana nak bimbingan daripada saya untuk memulakan simpanan emas, boleh rujuk nombor telefon saya di atas. Dengan segera saya akan layan tuan-tuan insyaAllah 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.